Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Cikgu Mardia. Okey, hari ini minggu lepas kita tak jumpa sebab kita cuti, jadi kita akan cover lebih sikitlah untuk hari ini. Okey, tajuk besar dia adalah kecergasan fizikal. Okey, untuk tajuk pertama adalah capacity aerobik. Okey, pertama sekali kita kena tahulah apa itu capacity aerobik. Okey, keupayaan seseorang melakukan aktiviti fizikal berterusan. Okey, berterusan ni cikgu dah pernah ajar dah awak tajuk ni kan masa tingkatan 1. Okey, jadi awak kena melakukan sesuatu perkara yang dalam masa yang lama, itu adalah aktiviti yang berkonsepkan meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, kapasiti aerobik dikaitkan dengan pengambilan dengan penggunaan oksigen, okey, semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, jadi dengan kata lain, kapasiti aerobik ini adalah untuk daya tahan jantung kita, kardiovaskular, okey. Okey, seterusnya, apa yang kita boleh buat untuk tingkatkan kapasiti aerobik ni, keupayaan jantung kita ni, kita nak buat apa? Okey, contohnya berjoging, okey, awak boleh berbasikal, boleh berjalan, okey, senam aerobik. Janji aktiviti tu awak buat dalam tempoh yang masa yang lama ataupun jarak yang jauh supaya kita boleh meningkatkan keupayaan jantung kita. Macam kita jogging. Takkan jogging 5 minit je kan? So, biasanya kita akan jogging lebih daripada paling minimum pun 30 minit. Okey, itulah yang dikatakan latihan untuk kapasiti aerobik. Okey, ini adalah cikgu dah ajar tahun lepas. Tapi kita ingat kembalilah. Okey, pengiraan kadar nadi latihan. Okey, ini adalah formula dia. Kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum, tolak dengan kadar nadi rehat, darab dengan intensiti latihan, tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, kat sini cikgu dah tulis. Kadar nadi rehat biasanya kita akan ambil pada waktu pagi. Okey, awak bangun tidur je awak terus ukur kadar nadi rehat. Okey, kat sini tak nampak pula nanti cikgu bagi slide ni. Okey, kadar nadi maksimum adalah di mana 220 ni tolak dengan umur. Jadi kalau 220 tolak dengan umur, dapatlah 206. Okey, kita tengok macam mana nak kira. Okey, 206 tolak dengan kadar nadi rehat. Berapa kadar nadi rehat? Kat sini dia dah ada tulis 62. Okey, cikgu dah masukkan. Darab dengan 65%. Okey, kat sini dia tulis intensiti latihan. Dan di sini dia tulis intensiti latihan yang perlu saya lakukan ialah 65%. So, awak hanya masukkan je lah dekat sini. Okey, tambah dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat dia tadi berapa? 62. So, awak masukkan je kat sini. Okey, seterusnya tengok kat bawah ni. Okey, kadar nadi awak dah kira 206 tolak 62 dapat 144. Darab dengan 65 bahagi dengan 100. Okey, tambah dengan 62. Okey, dapat berapa? Kira dulu. 144 awak darab dengan 65. Lepas tu baru awak dapat jawapan, baru bahagi dengan 100. Okey, dapatlah 93.6. Tambah dengan 62 ni awak turun ke bawah. Okey. Okey, hasil tambah 2 ni adalah 155.6 denyutan seminit. Okey, ini adalah kadar nadi latihan. Maksudnya dalam 1 minit kita buat latihan aktiviti sukan. Lepas tu kita ambil kadar nadi rehat kat sini, kadar nadi latihan di sini kan. Tapi ini adalah dengan cara mengira. Okey, kalau awak buat segak, cikgu suruh awak kira kat bawah ni kan. Dalam masa seminit awak dapat 100 lebih. Sama juga dengan yang ni, cuma yang ni adalah menggunakan formula. Okey, jadi soalan dekat bawah ni, nanti awak cubalah kira berapa dia punya denyutan nadi. Maklumat awak boleh ambil dalam ni. Okey, umur sama, kadar nadi rehat sama, cuma dia punya intensiti latihan ni berbeza 75. Kat sini dah ada. Awak cuba kira nanti awak kena buat latihan. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah prinsip fit di mana
Kalau kita nak buat apa-apa latihan aktiviti, kita kena ikut prinsip ni. Tak boleh suka-suka hati, nanti salah aktiviti tu. Tak kena dengan apa yang awak nak. Okey, yang pertama adalah frekuensi ataupun kekerapan. Okey, maksudnya berapa kali awak nak buat dalam masa seminggu. Contohnya 3 kali, 5 kali. Okey, itu adalah kita panggil kekerapan atau frekuensi F. Yang kedua adalah I, intensity. Intensity ni maksudnya tahap bebanan ataupun tahap kesukaran. Contohnya, hari ni awak nak buat 2 kilo atau 1 kilo dumbbell. Itu adalah bebanan. Okey, manakala tahap kesukaran ni, sebagai contoh kalau kita berlari jalan rata ke, jalan berbukit, itu adalah intensity latihan. Okey, T adalah time. Time ni merujuk kepada berapa minit awak nak buat latihan. Okey, biasanya 30 minit lah. Okey, dan jenis ni adalah apa aktiviti yang sepatutnya, yang sesuai, jenis yang sesuai untuk yang awak, apa yang awak nak capai. Contoh, kapasiti aerobik cikgu cerita tadi, awak nak kuatkan jantung. Jadi awak boleh buat apa? Awak boleh buat jogging. Boleh tak kapasiti aerobik kita buat dumbbell macam ni? Tak boleh sebab dia tak tingkatkan jantung. Itu adalah untuk kekuatan tangan. Jadi type tu tak betul. Okey, tak sama. Tak sepatutnya latihan tu dijalankan lah. Jadi kena pilih betul-betul jenis ataupun type latihan. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang kedua. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ataupun PNF. Okey, PNF ni dengan kata lain, dia adalah merupakan kelenturan ataupun flexibility untuk kita lakukan pada badan kita. Maksudnya sebagai contoh kita buat regangan ke. Okey, kita tengok dulu apa itu neuromuscular proprioceptive neuromuscular facilitation PNF ni. Okey, merupakan salah satu cara ataupun bentuk yang paling berkesan untuk mengoptimumkan julat pergerakan. Okey, bila sebut julat pergerakan otot ataupun sendi, sebagai contoh, awak buat jangkauan melunjur. Okey, awak buat paling jauh kan. Maksudnya awak nak mengoptimumkan julat pergerakan tadi. Okey, jadi teknik PNF ni sebenarnya adalah teknik regangan yang paling berkesan. Okey, dan kaedah ini juga merupakan kaedah terbaik bagi kelenturan untuk yang melibatkan regangan dan juga kontraksi otot. Contoh regangan otot hamstring, regangan otot gluteus. Okey, cuba tengok kat sini ada beberapa otot cikgu. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Kita tengok satu-satu. Pectoralis major ada, oblique. Okey, quadriceps bahagian depan peha kita. Okey, latissimus dorsi bahagian belakang. Gluteus maximus bahagian punggung. Hamstring juga bahagian peha tapi dia belakang. Dan last sekali adalah erector spine. Okey, ini adalah nama otot. Tak semua banyak lagi sebenarnya. Tapi ini antara yang awak kena belajar di tingkatan 2 lah. Okey, ini adalah contoh aktiviti PNF. Okey, biasanya aktiviti ni berlaku secara berdua. Okey, jadi kawan awak boleh membantulah. Awak boleh tengok macam mana cara nak buat setiap perlakuan di setiap stesen ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang ketiga. Okey, iaitu daya tahan otot. Okey, daya tahan otot ni pertama sekali kita tengoklah maksud dia. Okey, maksud dia adalah keupayaan otot berkontraksi mengatasi sesuatu rintangan untuk jangka masa yang lama ataupun secara berulang-ulang. Sebagai contoh, okey, kalau kita bermain apa-apa, kita bermain badminton, okey, kita menggunakan tangan kan. Kita tak rasa lenguh pun tangan tu. Kita boleh bermain dengan baik. Maksudnya kekuatan otot tangan awak ni kuatlah. Okey, apa aktiviti yang boleh kita buat untuk tingkatkan kekuatan otot? Okey, tengok apa yang awak nak capai. Awak nak kuatkan otot mana? Okey, sebagai contoh, tekan tubi. Tekan tubi ni adalah awak buat bumping. Bumping biasanya untuk otot tangan dan
bahu. Okey. Yang kedua, kalau bangkit tubi, awak nak kuatkan otot mana? Itu adalah untuk otot perut. Jadi jenis latihan, ingat balik yang fit tadi. Jenis latihan tu bergantung pada apa yang awak nak capai. Okey? Bukan main buat je, tapi tak tepat dengan apa yang nak dicapai. Okey, seterusnya kita tengok faedah daya tahan otot. Pertama, membentuk postur badan yang baiklah. Okey, kedua, hipertrofi. Hipertrofi ni pembesaran otot. Okey, yang ketiga, menguatkan otot, hilangkan stres, mengurangkan risiko kecederaan, dan last sekali bila kita buat, kita berpeluh kan. So kita boleh kawal lah kita punya berat badan. Okey, jadi untuk tajuk minggu ni itu saja. Untuk yang terakhir, saya nak awak buat latihan. Okey, soalan 1, apa maksud setiap istilah ni? Yang kedua, apa 3 contoh aktiviti untuk kapasiti aerobik? Okey, yang ketiga, saya nak awak kira contoh KNL ni. Tengok balik apa yang cikgu ajar tadi. Yang keempat, 3 nama otot, dan yang kelima, faedah daya tahan otot. Okey, dah siap? Ambil gambar, bagi kat cikgu. Nanti sebagai bukti awak dah buat. Okey, sekian sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.